Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, baiklah. Pada kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang top asset by market cap pada tahun 2002. Jadi di sini bermaksud antara aset-aset yang menjadi pilihan masyarakat di dunia ini untuk dimiliki. Jadi kan banyak jenis-jenis aset yang terdapat di dunia ini kan. Ada orang simpan rumah sebagai aset, ada yang simpan emas, ada yang simpan tanah sebagai aset, ada yang beli kereta yang banyak ataupun dalam bahasa Indonesia mobil yang banyak untuk sebagai aset. Jadi banyak aset ataupun kriteria ataupun ciri-ciri aset yang dipilih oleh masyarakat untuk banyak jenis-jenis aset lah di dunia ini yang menjadi pilihan masyarakat untuk disimpan. Jadi di sini di dalam bahagian market cap ini dia telah menyenaraikan 10 aset yang terkenal lah di dunia yang biasanya orang miliki, orang simpan untuk simpan nilai lah untuk akan datang. Jadi antaranya adalah yang pertama yang paling terkenal adalah kita lihat iaitu aset berjenis emas. Iaitu aset emas. Kita lihat emas ini harga dia berapa sekarang. Jadi sejak bila emas ni mula disimpan menjadi aset, iaitu 6,000 tahun yang lalu. Sudah lama dah. Memang mungkin aset yang awal-awal wujud di muka bumi ni mungkinnya emas. Jadi seterusnya kita lihat yang kedua, iaitu aset Apple, iaitu mungkin berupa saham. Bila Apple ni diwujudkan pada tahun 1976, sudah 46 tahun dia berada ataupun dia menjadi aset untuk dimiliki. Okay, kita lihat aset yang ketiga iaitu Microsoft. Jadi sejak tahun 1975 dah 47 tahun. Okey, kita lihat pula aset yang keempat iaitu Saudi. Jadi Saudi saham ini pada tahun bila? 1933. Ini sudah lama ya, sudah 89 tahun telah wujud dan dimiliki sebagai aset. Okey, kita lihat yang kelima pula iaitu Alphabet, iaitu Google. Tengok harganya berapa tu? 2,839 harganya sekarang. Jadi sejak bila dia wujud iaitu 1998, sudah 24 tahun berada di pasaran dan menjadi aset lah untuk dimiliki. Yang keenam iaitu Amazon. Kalau kita faham, Amazon ni juga merupakan satu aplikasi ataupun platform untuk membeli belah online, banyak di negara-negara barat. Kalau kita di Asia ini kebanyakannya iaitu Shopee ataupun Lazada. Okey, kita lihat bila dia wujud pada tahun 1994, dah berapa lama dah? Dah 28 tahun. Kita lihat pula yang ketujuh iaitu silver ataupun kita panggil perak lah. Tengok, ini pun sama seperti emas dulu, cuma silver ni mungkin lebih rendah lah nilai dia kan berbanding emas. Sejak bila dia wujud iaitu 5,000 tahun yang lalu. Dah lama dah ni. Mungkin adiknya kepada emas lah kalau dari segi aset ni kan. Jadi kita lihat pula yang ke-8 iaitu Tesla. Tesla ni dimiliki oleh Elon Musk, iaitu dia menciptakan kereta ini lah, smart car kan, yang boleh memandu sendiri. Kalau kita dah setting, kita tak perlu pegang steering, kita tinggal tidur ataupun buat kerja lain, kereta tu akan memandu dengan kecekapan dia lah. Jadi dengan kelajuan dia, ada pokok ke ada apa, ada boleh menghindar sendiri. Jadi itulah smart mobil lah yang sekarang, iaitu Tesla. Sejak bila dia dicipta? Sejak bila dia ada? Iaitu sejak tahun 2003. Dah 19 tahun Tesla ni ada untuk dijadikan aset. Yang ke-9 pula kita tengok Meta, ataupun dulunya dipanggil Facebook.
Facebook ni apa, Mark Zuckerberg lah. Jadi pada tahun bila Facebook ni wujud, iaitu 2004, dah 18 tahun dah. Jadi Facebook ni antara yang termuda juga ni, antara yang dibandingkan aset-aset yang lain. Tesla apa 19 tahun. Jadi dia muda setahun daripada Tesla. Jadi ini antara aset-aset 1 sampai 9 yang terkenal di dunia lah untuk orang miliki ataupun orang simpan sebagai aset. Kita lihat pula yang ke-10. Yang ke-10 iaitu Bitcoin. Kita lihat Bitcoin ni sejak bila dia ada, 2009, bersamaan 13 tahun. Jadi walaupun masih baru diwujudkan, tetapi Bitcoin ini menjadi aset ataupun menjadi pilihan untuk orang simpan sebagai aset. Jadi kita lihatlah betapa baiknya ataupun betapa bagusnya potensi Bitcoin ini untuk dijadikan simpanan untuk kita akan datang. Jadi di sini kita lihat baru 13 tahun. Yang lain semua dah rata-rata atas daripada 20 tahun. Yang masih baru seperti Tesla, Meta iaitu Facebook pun 19 tahun, 18 tahun. Kira ini paling adik bongsu lah Bitcoin ni kalau kita katakan, iaitu dah 13 tahun baru. Tetapi berjaya menduduki tempat yang ke-10 top asset by market cap. Jadi kalau kita fikirkan bagaimana potensi Bitcoin ini sebagai aset yang masih baru diciptakan tetapi menjadi pilihan masyarakat. Jadi kenapa tidak kita ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama mendapat manfaat lah daripada cryptocurrency. Dan seterusnya kita lihat, iaitu antara syarikat-syarikat yang besar di dunia, yang terdapat di dunia ini, yang memiliki Bitcoin untuk aset syarikat mereka. Jadi ini juga top 10 public company holding Bitcoin. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah antara 10 syarikat yang terkenal di dunia yang memiliki Bitcoin sebagai aset. Jadi kita fikirkanlah, kalau syarikat-syarikat terkenal ini pun dah mula menyimpan Bitcoin sebagai aset, dah mula melabur dalam dunia cryptocurrency. Jadi kenapa tidak kita ambil bahagian juga kan? Kalau kita fikir Bitcoin ataupun cryptocurrency ni sebagai satu scam, jadi mungkin syarikat-syarikat terkenal ini pun mereka akan kena scam jugalah. Tetapi kalau kita fikirkan, takkanlah mereka ni tidak pintar kan, ataupun tidak tahu tentang penipuan, tidak bijak untuk memilih mana yang betul, mana yang mempunyai kelebihan, mana yang bermanfaat. Jadi kalau kita fikir-fikirkan, mereka ni pun ambil kesempatan, ambil manfaat, ambil kebaikan daripada cryptocurrency ni. Jadi tidak ragulah untuk kita mengikuti jejak mereka, sebab mereka ni dah jauh berpengalaman dalam dunia bisnes ni. Kita lihat, iaitu MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital Holding, dan seterusnya banyak lagi. Yang paling banyak yang menyimpan aset Bitcoin sekarang iaitu MicroStrategy. Tengok berapa persen ni, kita lihat di carta pi yang di sebelah ni yang bulat ini, berapa. Jadi hampir separuh daripada nilai Bitcoin dimiliki oleh MicroStrategy, iaitu 49.2%. Yang lain tu baru dimiliki oleh syarikat-syarikat yang lain. Jadi kalau kita fikir-fikirkan, banyak dah syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam cryptocurrency ni. Jadi kita pun janganlah ketinggalan untuk mengambil bahagian dalam dunia cryptocurrency ni. Okey, jadi ini saja yang saya dapat sampaikan lebih kurang tentang pentingnya cryptocurrency ni untuk kita sama-sama ambil bahagian ataupun peluang yang mana boleh kita ambil untuk dijadikan manfaat bersama. Okey, sekian, terima kasih.